Saya mahu berbincang apa selepas ini dalam permainan politik ini. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Prof, selamat petang. Selamat petang, Prof. Ya. Selamat petang. Okey, Prof. Apa yang kita boleh, adakah kita boleh jangkakan perkara yang sama atau serupa kita akan saksikan selepas ini dalam tempoh tidak tentu ini seperti yang kita saksikan pada Februari 2020, iaitu sudah tentu setiap parti akan cuba mengumpulkan sokongan yang cukup majoriti untuk dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Tapi saya minat untuk ulangi soalan saya tanya kepada Prof Awang sebentar tadi. Pada ketika itu kita saksikan sama, tiada ada siapa yang ada nombor yang jelas yang cukup, sama juga dengan sekarang. Jadi mereka terpaksa untuk membentuk kerjasama yang unconventional. Parti-parti yang tidak pernah kita sangka untuk bekerjasama sebelum ini, mereka bekerjasama untuk cukupkan kerusi. Adakah Prof menjangkakan kita akan saksikan perkara yang sama? Kerana kita tidak ada pilihan lain. Mereka tidak ada pilihan lain. Ya, sebaik saja seorang Perdana Menteri melepaskan jawatan yang disandang, ada dua pilihan. Satu, sama ada apabila kehilangan majoriti di Parlimen, ada dua pilihan. Satu, sama ada melepaskan jawatan dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen. Yang kedua, pelantikan Perdana Menteri baru. Dan di sini kita lihat apa yang berlaku adalah tidak ada pilihan raya. Yang mana kalau kita perhatikan di dalam warkah yang dituliskan sana tadi, 79% daripada kawasan dikatakan berada dalam zon merah. Bermakna apa yang akan kita lihat adalah pelantikan seorang Perdana Menteri mengikut perkara yang termaktub dalam perkara 40 dan 43 dalam perlembagaan, iaitu seorang yang pada hemat Yang Tuan Agong mungkin pada budi bicaranya mendapat majoriti di dalam Dewan Rakyat. Bermakna kita kembali semula apa yang berlaku pada Mac 2020 di mana penjajaran politik telah dilakukan. Kalau kita perhatikan, suasananya sama. Tun Dr. Mahathir tidak mendapat sokongan majoriti ketika itu kerana mengusulkan kerajaan perpaduan. Tan Sri Muhyiddin Yassin pula tidak mendapat sokongan kerana mengusulkan bipartisan government. Jadi bagi saya, barangkali selepas itu kita akan melihat penjajaran-penjajaran yang sedang berlaku negosiasi tawar-menawar untuk mencari solusi ke atas pelantikan seorang Perdana Menteri. Dan penjajaran itu saya percaya banyak bergantung kepada apakah bentuk tawaran yang boleh diberikan kepada parti-parti politik dan juga pemimpinnya. Apakah kita mungkin akan melihat status quo daripada Perikatan Nasional jika rundingan bersama dengan 15 ahli UMNO percaya. Kedua, apakah blok pembangkang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk mencari lagi kerusi-kerusi selain daripada 88 yang sudah ada daripada PKR, DAP dan juga Amanah. Dan yang ketiga, apakah kita akan melihat calon-calon lain turut menawarkan diri dengan harapan mampu untuk mendapat sokongan. Tetapi kita harus kembali kepada roh dalam perlembagaan. Pada hemat Yang Tuan Agong, mungkin mendapat majoriti dari ahli Dewan Rakyat. Itu penting untuk kita amati, untuk kita halusi. Dan sesiapa saja yang dilantik selepas ini berdasarkan penjajaran, mestilah seorang yang mampu mendapat majoriti yang besar. Dan ini juga telah berlaku pada Mac 2020 dulu. Cumanya bilangan yang kecil itu menyebabkan krisis berpanjangan. Apakah pasca pelantikan Perdana Menteri juga akan melihat suasana yang sama? Kita lihat tawaran untuk bekerjasama dari segi bipartisan oleh Tan Sri Muhyiddin ditolak sebelum ini. Apa yang memberikan kita harapan bahawa peluang untuk bekerjasama secara bipartisan kali ini selepas beliau sudah meletakkan jawatan, peluang kali ini akan diterima dan boleh dijayakan? Bagi saya suka. Saya melihat masing-masing mempunyai kepentingan berdasarkan kepada fahaman politik mereka. UMNO tidak mahu bekerja dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. DAP pula menolak UMNO. UMNO juga tidak mahu, PAS juga tidak mahu bekerjasama dengan DAP. Seolah-olah isu yang jelas di sini adalah masing-masing masih lagi mengutamakan kepentingan fahaman politik daripada usaha untuk melakukan keseimbangan atau mencari jalan tengah di antara satu sama lain. Bagi saya di sini saya melihat barangkali jika sekiranya ada seorang sosok figura yang diangkat yang mampu untuk meraih sokongan daripada kedua-dua blok, mungkin kita mampu untuk melengkapkan percaturan politik yang sedang cuba dilakukan. Tapi buat masa ini saya masih melihat bahawa pertembungan di antara dua blok ini sukar untuk mencari satu titik keseimbangan. Melainkan lahirnya beberapa blok yang mahu dilihat sebagai wildcard ataupun kingmakers. Mereka itu mungkin mahu memainkan peranan
di dalam penentuan siapakah yang berkelayakan untuk dilantik. Di sini saya melihat ia bukan sekadar pelantikan sudah ada seorang Perdana Menteri. Ianya melangkaui kepentingan itu. Seolah-olah setiap parti politik mahu menampilkan tawaran mereka dan cawangan mereka yang lain itu mampu meyakinkan mereka bahawa apa yang telah berlaku pada penjajaran 2020 tidak akan diulangi. Kalau kita perhatikan, UMNO berhati-hati kali ini, tidak mahu kesan daripada apa yang berlaku pada 2020 diulang semula. Dan bagaimanakah UMNO yang kini mahu mendominasi arena politik tanah air di peringkat siasat itu, mahu tak mahu terpaksa bergantung kepada beberapa parti politik termasuk Bersatu. Apakah akan ada rundingan? Apakah akan ada kompromi? Dan saya lihat jika tidak ada keikhlasan untuk berkompromi dan berkorban, maka sukarlah untuk kita bergerak ke arah mencari satu titik keseimbangan di antara dua-dua blok. Sudah tentu semua parti dan semua kumpulan dan setiap ahli parlimen akan mengambil kira pendirian mereka, apa yang mereka mahukan, apa polisi-polisi yang mereka suka dan sebagainya. Semuanya akan ambil kira dalam pertimbangan mereka untuk memberikan sokongan kepada siapa. Prof, bagaimana kita memastikan pertimbangan ini mengambil kira sememangnya niat untuk memastikan kerajaan adalah kerajaan yang ditubuhkan adalah lebih baik dan sedikit sebanyak reformasi dapat kita capai dan ianya untuk kebajikan rakyat, dan ini menjadi factors of consideration, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mahu sokong siapa dan bukan untuk mencapai sebarang kepentingan peribadi. Kalau kita perhatikan, jatuhnya, tumbangnya kerajaan ini adalah disebabkan faktor-faktor yang terdorong dari sudut melangkaui agenda rakyat. Kalau kita perhatikan, di sini seolah-olah politik yang terlalu taksub kepada personaliti telah menyebabkan kerajaan ini tidak mampu bertahan. Saya melihat bahawa konfigurasi yang telah dilakukan pada Mac 2020, jika dipertahankan dari awal sampai ke hari ini, barangkali Kerajaan Perikatan Nasional mampu untuk terus bertahan. Tetapi kemelut dalaman parti itu sendiri sukar diatasi, wujudnya percanggahan dari dalam sendiri sehingga tidak mampu untuk bertahan dengan asakan tersebut. Yang saya rasakan telah menyebabkan beberapa pertimbangan ataupun show yang bertujuan untuk penambahbaikan tidak dapat dilakukan sepenuhnya kerana terpesong untuk cuba menstabilkan keadaan dalaman parti gabungan besar itu. Jadi selepas ini, jika keadaan yang sama berulang, saya melihat seolah-olah kemelut ataupun krisis ini akan terus berpanjangan. Malahan kita perhatikan, apabila ada sesuatu tawaran itu sepatutnya bukanlah bertujuan untuk menyelamatkan mana-mana parti politik ataupun personaliti. Tawaran itu sepatutnya adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf dan juga keupayaan berdampingan dengan rakyat dan bukannya berdampingan dengan parti sendiri ataupun pemimpin tertentu. Dalam konteks ini, penjajaran baru haruslah melihat kepada bagaimana tidak ada individu yang mengambil kesempatan untuk naik sebagai Perdana Menteri dan akhirnya selepas dilantik mula bersifat angkuh ataupun menolak kepentingan yang telah ditonjolkan ketika mahu bermusyawarah. Jadi langkah kali ini saya rasa pasti berbeza dengan langkah 2020 kerana banyak yang sudah dipelajari sepanjang Mac 2020 sampailah ke Ogos 21. Dan saya juga melihat bahawa walaupun ada personaliti yang sama masih lagi memainkan peranan, tapi lebih daripada itu mungkin pada kali ini tawaran yang dilihat itu adalah cuba melangkaui yang bersifat emosional tetapi rasional dan praktikal. Apa saja yang kita tentukan hari ini ataupun adalah hari-hari akan datang, sudah tentu tidak boleh lupa perkara dan masalah terbesar yang kita hadapi sekarang, Prof, COVID-19. Dan ini saya mau kongsikan sedikit dengan penonton kita. Kita baru saja dapat pengesahan angka penularan COVID-19 setakat hari ini. Ini yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan. Inilah masalah yang kita depan ini sekarang, dicampur pula dengan kemelut politik. Kalau kita boleh kongsikan grafik ini sekarang, KKM mengesahkan hari ini 19,740 lagi kes baru kita catatkan. Lebih rendah dari 20,000 yang kita saksikan baru-baru ini, tapi masih lagi sangat-sangat tinggi. Jumlah keseluruhan kes kini 1.424
juta kes di seluruh negara. Hari ini sudah tentu sekali lagi Selangor menerajui dengan 5,706 kes, Kuala Lumpur 1,360 dan negeri-negeri lain juga kita saksikan sedikit peningkatan dan masih lagi 4 angka yang agak tinggi. Sabah 1,728 kes, Sarawak 1,566, Kelantan juga lebih 1,000, Melaka dan Johor juga lebih 1,000, 1,120, 1,510 dan negeri terakhir yang melebihi 4 angka adalah Pulau Pinang, 1,251 kes. Perlis juga ada 20 kes, Putrajaya ada 43 kes. Sekali lagi jumlah keseluruhan adalah 19,740 kes. Ini yang kita risaukan agar momentum kita untuk memerangi wabak ini tidak akan terganggu. Saya mau balik kepada Prof. Dr. Shiva Murugan. Prof, seperti yang saya sebut sebentar tadi dengan tetamu sebelum ini juga, apa pun kita perlu saksikan apa faktor-faktor yang come into play di sini. Dan tidak boleh kita nafikan bahawa ada antara faktor-faktor yang penting juga adalah elemen-elemen yang bergerak seperti wildcards ini. Ada yang mengatakan ia GPS, ada yang mengatakan ia UMNO, 15 ahli UMNO yang sudah tarik sokongan daripada Perikatan Nasional membantu menjatuhkan kerajaan. Ke mana mereka akan pilih, siapa yang mereka akan pilih selepas ini. Pertama sekali kita lihat Prof cakap percakaran dalaman parti. Kita mau fokus contoh pada UMNO dahulu. UMNO ada 38 kerusi berpecah kepada 23 kerusi yang sebelum ini menyokong Perikatan Nasional, 15 kerusi yang tidak menyokong. Untuk menyelesaikan kemulut ini dari segi kepentingan mereka dan apa yang mereka mahukan, adakah Prof menjangkakan UMNO akan kembali sebagai satu untuk menyokong satu calon secara bersatu padu, secara united kali ini? Ya, saya rasakan UMNO harus membuat sesuatu keputusan yang bijak dalam konteks ini. Walaupun ada yang katakan bahawa Perikatan Nasional tidak boleh menentukan calon yang mahu dibawa oleh UMNO dan UMNO harus memutuskan sendiri siapakah calon mereka. Tapi dalam konteks sekarang ini, walaupun akan ada seorang calon daripada UMNO, ia tidak boleh berdiri sendiri, ia banyak bergantung kepada sejauh manakah hubungan dengan parti-parti lain itu dibina. Bermakna dalam konteks ini kita tidak boleh katakan ada hanya satu parti yang menjadi kingmaker di sini, kerana masing-masing ada peranannya. Kalau kita lihat UMNO 23 yang menyokong Perikatan Nasional dan 15 yang tidak menyokong, perlu bergantung kepada bersatu yang ada 31 kursi juga. Jika pada Mac 2020 kita melihat UMNO telah bersedia untuk berkompromi dan membiarkan bersatu ke hadapan dengan pelantikan seorang Perdana Menteri, apakah ketika ini UMNO mengharapkan bersatu akan melakukan keputusan yang sama dan membiarkan UMNO calonnya dilantik sebagai Perdana Menteri? Dan jika itu dilakukan dan juga pertembungan di antara dua blok dalam UMNO itu sendiri, factionalism itu disatukan, maka kita akan mampu untuk melihat status quo dengan harapan GPS, PAS dan yang lain, CMIC, PBRS, PBS, TAR, bebas akan terus kekal dengan Perikatan Nasional. Tapi bagi blok pembangkang, kita juga melihat bahawa jika mampu untuk melangkaui 88 kursi dengan menarik kursi-kursi lain, itu juga mampu untuk berikan saingan kepada status quo itu. Itu poin yang Prof buat awal tadi adalah poin menarik yang bawa saya kepada soalan yang seterusnya. Kalau kita lihat dari segi nombor semata-mata, kalau kita secara hypothetical menggabungkan kerusi-kerusi Perikatan Nasional iaitu Bersatu, PAS, TAR dan juga BN termasuk UMNO secara keseluruhannya termasuk 15 yang menarik sokongan itu kembali menyokong MCA, MIC, PBRS, GPS dan sebagainya. Kalau ikutkan teori atas kertas cukup untuk mendapat majoriti. Tapi wildcard pertama adalah UMNO 15 itu satu. Wildcard kedua adalah penting juga untuk kita ingat, walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun meletakkan jawatan selaku Perdana Menteri, beliau masih lagi pengerusi Perikatan Nasional dan memegang setidak-tidaknya kalau bukan kuasa, pengaruh yang kuat ke atas kerusi-kerusi Perikatan Nasional termasuk Bersatu dan PAS. Bersatu ada 31 kerusi, PAS ada 18 kerusi. Jika UMNO mahu bergabung sekali untuk menyokong kerajaan baru pun, jika Bersatu dan PAS tidak mahu menyokong, saya kira itu tidak cukup. Jadi di manakah peranan Perikatan Nasional dan juga Tan Sri Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional sebagai satu juga lagi force untuk menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri seterusnya. Bukan saja GPS, bukan saja UMNO, tapi Perdana Menteri caretaker sendiri yang memegang sekurang-kurangnya 31 campur 18 kerusi Bersatu dan PAS. Faktor itu sejauh manakah pengaruh beliau untuk
menentukan siapa yang akan ada cukup sokongan untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya? Saya percaya tanpa sokongan bersatu dan jika sekiranya UMNO masih mahu mencalonnya ke hadapan sebagai Perdana Menteri di bawah Perikatan Nasional, dia memerlukan sokongan penuh daripada Bersatu. Dalam Bersatu pun kita tahu ada 3 kem. Satu, bekas ahli UMNO yang berada dalam Bersatu. Kedua, bekas ahli PKR. Dan yang ketiga, kita melihat dari Bersatu sendiri yang asli. Jadi di situ juga kita harus melihat apakah peranan mereka, bagaimana mereka cuba melakukan percaturan dalaman sendiri, siapakah yang boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri jika sekiranya UMNO menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Itu juga penting untuk kita lihat. Dan di sinilah saya rasakan beberapa sosok sedang cuba untuk menarik sokongan dan memastikan bahawa peranan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri itu dilihat saling melengkapi untuk kepentingan parti dan juga pemimpin. Tapi yang penting di sini adalah sejauh manakah UMNO bersetuju dengan calon yang mahu dibawa dan calon itu disokong oleh Perikatan Nasional bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu penting untuk kita lihat kerana pernah sebelum ini kita lihat bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, dikatakan bukan datang daripada UMNO tapi datang dari Perikatan Nasional. Jadi perkara itu juga harus diteliti supaya tidak wujud kemelut dalaman ketika mereka masih boleh menubuhkan kerajaan. Tapi jika gagal berkompromi di sini, saya rasa peluang kepada Datuk Seri Anwar itu tidak boleh kita tolak. Andai kata mampu untuk menggambling ke semua parti gabungan pembangkang untuk dibawa bersama walaupun pejuang, dan saya rasa mungkin warisan juga akan bersifat berkecuali. Nah, perlu juga kita ingat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri walaupun sudah berundur selaku Perdana Menteri masih lagi mempunyai suara dan kuasa yang kuat untuk menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri seterusnya melalui kerusi parlimen, kira-kira 50 kerusi parlimen yang beliau pegang melalui Coalition Perikatan Nasional, Bersatu, PAS dan juga STAR sebenarnya. Prof, sejauh manakah Prof rasakan bahawa ahli-ahli parlimen dalam Bersatu dan PAS ini akan setia kepada Tan Sri Muhyiddin jika Tan Sri Muhyiddin membuat keputusan sokong A atau jangan sokong A atau sokong B? Kita sudah saksikan pada Februari 2020 bahawa pada ketika itu Tun Dr. Mahathir menjadi pengerusi Bersatu tetapi beliau gagal mendapatkan sokongan parti sendiri. Jadi kita jangkakan Tan Sri Muhyiddin juga ada kuasa yang besar pada ketika ini melalui 50 kerusi yang beliau pegang pengaruh. Tapi sejauh manakah Prof merasakan ada kemungkinan bahawa 31 ahli parlimen Bersatu dan 18 ahli parlimen PAS itu akan terus menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin apa saja keputusan atau direction yang beliau berikan dari segi siapa yang ingin semua ahli parlimen ini sokong untuk menjadi Perdana Menteri baru? Saya rasakan apa saja keputusan yang bakal dibuat oleh pengerusi Perikatan Nasional, sudah pasti yang mahu dicari adalah konsensus dan bukannya seorang calon yang dirasakan hanya berdasarkan kepada pengamatan Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden PPBM dan juga pengerusi Perikatan Nasional. Saya percaya sesiapa saja calon yang mahu dibawa ke hadapan itu mestilah seorang yang mendapat sokongan kuat daripada ahli parti gabungan termasuk daripada PAS, DPS, STAR dan sebagainya. Tanpa ada sokongan itu sukar untuk bergerak kerana tidak ada parti yang mendominasi di dalam Perikatan Nasional. Masing-masing perlu memerlukan di antara satu sama lain. Dan jika sekiranya ada parti yang menarik diri daripada menyokong calon tersebut bersifat berkecuali dan juga tidak mahu berada di pembangkang, itu juga akan menggagalkan proses untuk mencari seorang calon yang boleh memenangi sokongan daripada semua yang ada. Sebab itu saya rasakan bahawa sokongan PAS penting, sokongan GPS penting, sokongan Bersatu penting, sokongan UMNO juga penting dan juga yang lain-lain. Tanpa ada sesiapa yang menarik keluar. Jika ada sesiapa yang menarik keluar, contohnya GPS katakan, berpecah dua. Walaupun kita tahu buat masa ini, ia masih lagi intact, masih lagi menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Di dalam politik tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap hanya kepentingan. Kesemuanya bersandarkan kepada politik angka. Dan juga kita tahu Sarawak akan berhadapan dengan politik pilihan raya negeri. Sudah pasti mahukan sokongan daripada kerajaan persekutuan yang boleh mereka bekerjasama. Itu penting saya rasakan untuk dijadikan sebagai nota kaki. Ya, jika kita andaikan keseluruhan ahli parlimen Perikatan Nasional, Barisan Nasional, UMNO, semua UMNO, GPS, PBS dan juga 4 orang ahli parlimen bebas yang sebelum ini cenderung untuk menyokong Perikatan Nasional, jika semua mereka bergabung secara
angkanya mereka sudah cukup 119 kerusi. Ini teori black and white. Sudah tentu banyak perkara boleh berlaku. Sebagai contoh macam sebentar tadi, Tan Sri Muhyiddin sudah membayangkan bahawa beliau menolak sebagai contoh kleptokrat untuk menjadi kerajaan. Tidak menjelaskan dengan lebih lanjut. Beliau tidak akan membayangkan, tidak akan menyokong elemen-elemen sebegini. Jadi adakah kita boleh bayangkan bahawa ini adalah hint beliau bahawa selaku individu yang memegang pengurus CPN yang memegang kuasa ke atas 50 kerusi parlimen, kingmaker yang agak besar, beliau tidak akan menerima sekiranya ada sebarang ahli-ahli parlimen dari parti-parti yang dianggapnya sebagai kleptokrat untuk diangkat menjadi kerajaan. Adakah ini sesuatu yang kita boleh jangkakan daripada Tan Sri Muhyiddin? Kita harus lihat ketika Perikatan Nasional ditubuhkan dan juga mendapat sokongan majoriti, bukankah mereka ini yang dilabel sebagai kleptokrat juga telah menandatangani SG untuk menyokong kerajaan tersebut? Jadi dalam keadaan sekarang, apakah sokongan itu sudah tidak penting ataupun sudah tidak diperlukan? Walhal ketika pada Mac 2020 mereka ini telah menandatangani dan menyatakan sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ini harus wujud usaha untuk menghulur tangan dan bukannya bermusuhan, kerana setiap satu kerusi itu penting. Tanpa ada kemampuan untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang kuat, maka dengan mudah dia runtuh. Sesuatu harus dipelajari daripada apa yang telah berlaku pada Mac 2020, ia tidak diulangi. Kita juga harus melihat peranan UMNO di dalam kerajaan Perikatan Nasional yang mesra kepada Perikatan Nasional itu. Walaupun dikatakan ia juga punca kepada kejatuhannya, tapi ia juga untuk satu tempoh telah menyokong kerajaan tersebut. Adakah Prof menjangkakan ia akan berulang sekali lagi? Dan sekali lagi, 50 kerusi parlimen ini akan menerima keseluruhan ahli UMNO dan cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Kerana alternatifnya adalah kerajaan perpaduan dengan segelintir parti-parti pembangkang, dan secara realistiknya itu yang kita harapkan, tapi mungkin secara realistik tidak akan berlaku, Prof. Ya, kalau kerajaan perpaduan ataupun kerajaan bipartisan itu diutamakan, tidak mungkin kita melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan. Jadi bagi saya melihat seolah-olah yang diutamakan sekarang ini adalah pemilihan seorang Perdana Menteri yang cenderung untuk menyokong apa saja agenda yang cuba dibawa oleh parti-parti gabungan ini. Mereka menolak. Setakat ini saya lihat seolah-olah tidak melihat kerajaan perpaduan ataupun kerajaan bipartisan itu keutamaan mereka. Sekarang ni mereka masih berusaha untuk mencuba menengahkan seorang pemimpin yang boleh mewakili mereka. Dan dalam konteks ini saya melihat mereka harus kembali kepada meja rundingan, negosiasi, tawar-menawar, mediasi itu penting jika mahu Perikatan Nasional terus mentadbir urus negara sehingga ke pilihan raya akan datang. Dan di sinilah kita akan lihat, bagi saya, mahu tak mahu, mereka terpaksa bergantung kepada kumpulan yang mereka namakan sebagai kleptokrat kerana bilangannya juga besar. Ia tidak boleh ditolak sama sekali. Dan usaha untuk ke arah membawa dua-dua blok bersama untuk mencari jalan tengah, itu mungkin pilihan yang terakhir jika sukar mencari satu titik persetujuan bersama. Dan saya rasakan buat masa ini saya masih melihat kepada usaha kedua-dua operator politik di dalam dua-dua blok, baik pembangkang ataupun kerajaan, untuk mencari seorang calon yang mampu mendapat sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat.